Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dapat mendengar saya? Kalau dapat mendengar, sila bagi komen insyaAllah. Ya. Yang menanti lebih ramai untuk masuk sebelum kita memulakan perkongsian kita, insyaAllah. Kita nantikan sebentar ya. Okey, semua okey? Okey, kita tunggu sebentar kerana ada sahabat-sahabat kita yang masih masuk. Kita tunggu sebentar ya sahabat-sahabat semua, insyaAllah. Okey, semua boleh mendengar ya? Alhamdulillah. Tapa clear. Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita tunggu lebih ramai, Allah. Okey, baik. Topik ini, hari ini kita tidak akan membincangkan tentang iaitu hukum hakam, hukuman dan sebagainya, tidak. Tapi kita nak bincang secara realitinya, apa sebenarnya yang berlaku kepada mereka yang murtad itu. Okey, apa sebenarnya yang berlaku kepada mereka yang murtad? Apakah yang menjurus sehingga mereka menjadi murtad? Okey, sahabat tunggu sebentar ya. Saya cuba buat sedikit pengubahsuaian. Macam ni lebih jelas, Masya Allah. Alhamdulillah. Sedikit definisi dahulu. Okey, kita nak pergi kepada sedikit definisi dahulu. Sebentar, saya kena off sebab tidak terlalu banyak orang kata apa, penggunaan hari ini ya, pada sekarang ini. Okey, baik. Sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat kepada definisi murtad itu sendiri daripada perkataan rida ataupun irtidad, yakni kembali ataupun rujuk kembali kepada sesuatu yang lain. Yakninya, kalau kita fikir dari segi istilah syarak kita, murtad itu sendiri dari segi istilah agama kita bermaksud seseorang yang keluar dari agama Islam. Okey, iaitu seseorang yang keluar daripada agama Islam. Okey, baik. Kita nak juga lihat pada hari ini, apakah perkara-perkara yang jikalau dilakukan oleh seseorang itu yang boleh menyebabkan seseorang itu murtad, keluar dari agama. Okey, mungkin ada sahabat kita yang belum Muslim, ada sahabat kita yang di persimpangan dilema, ataupun ada sahabat kita yang
dah murtad, yang juga sedang menuntut untuk mencari poin, ahlan wasalan, dialu-alukan kehadiran anda untuk sama-sama kita memeriahkan majlis ini, insya-Allah, ya, majlis secara live. Okey, baik. Apakah perkara yang dilakukan oleh seseorang yang boleh menyebabkan seseorang itu murtad dari agama Islam? Okey, baik. Pertama adalah murtad melalui perkataan, iaitu murtad kauli, melalui perkataannya. Bagaimana seseorang itu boleh murtad dengan menerusi perkataannya? Okey, iaitu seseorang itu dia boleh murtad menerusi perkataannya apabila, contoh, kita bagi contoh sebab dalam perkongsian pada malam ini saya akan gunakan banyak contoh, insya-Allah, seperti biasa, iaitu seseorang itu dia menghina mana-mana ajaran Islam, hukum-hukum Islam, menghina Allah Subhanahu Wa Taala, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lain, ataupun seseorang itu dengan melalui lisannya dia mengingkari wajibnya mengeluarkan zakat, dan itu antara yang menjadi penyebab kenapa Abu Bakar radhiyallahu an ketika beliau menjadi khalifah, beliau memerangi orang yang enggan membayar zakat, bukan kerana mereka enggan membayar zakat, tetapi mereka telah menafikan sesuatu yang wajib, maka terjadilah murtad mereka. Okey, iaitu juga orang yang secara lisannya mereka mengatakan, solat tu tak wajib pun. Kalau dia sebut pasal Ramadan lah, kalau di luar Ramadan tu tak wajib lah kan. Jangan pula kita sewenang-wenang sebab orang tu kata solat hari Isnin dengan Khamis tu, alah, tak wajib pun. Betul lah tu, ya. Jangan kita ambil teks di luar daripada konteks. Okey, ataupun dia mengatakan bahawa solat tak wajib, puasa tak wajib, haji tak wajib, ya, walaupun dia mampu dan sebagainya. Tidak. Maka seseorang itu dia boleh mempersendakan, contoh dia menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala secara lisannya sebagai satu gurauan. Itu dalam istilah agama kita dipanggil sebagai istizabiddin, yakni memperolok-olokkan agama. Kalau kita baca di dalam surah At-Taubah, ada satu kisah di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa ada individu, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan Nabi sebagai gurauan. Maka dalam ayat itu Allah kata, apakah engkau menjadikan Allah dengan Rasulnya sebagai mainan, sebagai satu gurauan senda? Kerana bila ditanya kepada mereka, mereka kata, alah, gurau je. Islam agama yang membenarkan kita bergurau, ada hiburannya, tetapi Islam ada tatar tertibnya. Okey? Jadi bila mana seseorang itu kata dia bergurau, gurau ada batasannya. Bila kita bergurau, kita ada batasannya. Jadi dia mengatakan tak wajiblah mempermainkan Nabi, mempermainkan Allah Subhanahu Wa Taala, mempersenda. Islam agama yang cukup holistik. Kita tidak menjadi Allah, Tuhan kita, Nabi kita sebagai mainan, sebagai sesuatu yang dilakonkan, yang dijadikan bahan jenaka dengan bahan gurauan. Kita dapat lihat di negara barat berapa banyak cerita yang mempersendakan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu lemah dan sebagainya. Nauzubillah. Allah Subhanahu Wa Taala bebas daripada semua itu. Okey? Daripada apa yang mereka katakan itu. Ada lagi contoh, iaitu seseorang yang telah menghalalkan apa yang Allah dan Rasul telah haramkan, dan mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasulnya telah haramkan. Okey? Jadi contohnya, kita lihat daripada apa yang berlaku sekarang, itu kita ada golongan Muslim, mereka memperjuangkan gerakan-gerakan songsang seperti LGBT dan sebagainya. Mereka mengatakan itu hak asasi manusia. Ya, saya setuju ada hak asasi manusia yang perlu dibincangkan. Tetapi sebagai seorang Muslim, kita bercakap dalam kerangka sebagai seorang Muslim pada hari ini. Sebagai seorang Muslim, kita bercakap dahulu tentang hak Allah terlebih dahulu sebelum bercakap tentang hak-hak yang lain. Kerana Allah lah pencipta makhluk, Allah lah pencipta manusia, maka Allah juga yang telah memberikan hak kepada manusia. Ya. Jadi cara yang pertama seseorang itu boleh murtad adalah dengan kauli, dengan lisannya. Kedua, seseorang itu dia boleh murtad dengan fi'li, yakni dengan perbuatannya. Bagaimana? Yakni apabila dia kita kata dia tunduk sujud kepada berhala, kepada matahari, kepada bulan,
ya, kepada malaikat ataupun apa pun selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hakikatnya dia mengatakan saya berlakon je, tidak. Kita boleh berlakon, tak ada masalah, ya, tetapi lakonan itu tidak boleh sesekali dijadikan hujah. Adakah kita boleh mengatakan kerana saya berlakon maka kita melakonkan adegan ranjang lalu kita kata kita kena profesional? Tidak begitu. Ya. Bagi sahabat-sahabat selebriti-selebriti yang berlakon dengan mengatakan saya perlu berlakon walaupun dia telah berkahwin, tetapi dia sanggup melakukan adegan ranjang ataupun berpelukan dengan pasangan, bukan maram kerana alasan profesional, tidak. Ya, tak jadi murtad, tapi itu dosa. Ya, tetapi bila kita kata murtad itu seseorang itu disujud ataupun dia berlakon menjadi seseorang yang beragama yang lain. Ya, ritual-ritual di dalam filem ataupun drama itu sendiri ataupun dalam kehidupan kita. Okey, begitu juga seseorang yang contoh dia memijak-mijak Quran dengan perbuatannya dan sebagainya, dia secara perbuatannya dia meninggalkan solatnya, dia mengatakannya tidak wajib, maka dia murtad secara perbuatan dia. Baik, yang ketiga adalah murtad melalui itikad dia, melalui niat dia, niat di dalam hati dia, akidah dia, kepercayaan dia. Sudah tentu sahabat-sahabat, benda ini kita tak tahu siapa murtad, siapa tak murtad. Bila bab niat, kita sebagai Muslim, sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami tahu benda-benda yang ghaib kerana Nabi SAW masih bersama dengan kami dan malaikat Jibril memberitahu kepadanya sedikit perkara berkaitan dengan perkara yang ghaib. Tetapi hari ini Nabi SAW telah pun tiada, maka kami menilai berdasarkan benda yang zahir saja. Jikalau seseorang itu kata dia Muslim, dia Muslim. Jikalau seseorang itu, ya, dia masih mengatakan diri dia Muslim walaupun kita nampak cara hidupnya, gaya hidupnya dia seperti bukan Muslim, tetapi kita masih berhukum bahawa dia adalah seorang Muslim. Mungkin dia seorang yang fasikun, ya, seorang pendosa, tetapi kita masih menganggap dia sebagai seorang Muslim selagi mana dia mengatakan dia adalah Muslim. Okey? Baik. Begini. Bagaimana dengan itikadnya? Apabila di dalam hatinya dia mempercayai adanya Tuhan, na'udzubillah, selain dari Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia meyakini adanya sistem lain yang lebih baik daripada Islam, ya, kerana kenapa kena berkata begitu? Mungkin ada sahabat yang belum Muslim yang sedang menonton. Mereka, saya tahu ada di kalangan mereka yang ikhlas mencari, belajar, dan ada yang memang sengaja menunggu untuk komen dan provokasi. Jikalau sahabat-sahabat melihat di situ ada sesiapa yang dengan suka yang memprovokasi, maka nasihat saya, tak perlu layan mereka. Semoga asbab mereka nak memprovokasi ini menjadi asbab mereka mendapat sedikit ilmu. Kenapa kita kata kita tak boleh percaya dan meyakini adanya sistem lain lebih baik daripada sistem Islam? Kenapa begitu? Kerana kita meyakini agama Islam adalah agama yang benar. Inna dina indallahi Islam. Dan bila kita meyakini agama Islam adalah agama yang benar, dan agama ini datangnya daripada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana, yang Al-Alim, yang Al-Hakim. Apa sahaja hukum hakam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang telah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas, itu adalah yang terbaik. Kerana Allah pencipta makhluk, dia tahu apa yang terbaik. Ya, sistem itu yang terbaik. Jadi seseorang itu apabila di dalam kepercayaan dia meyakini ada sistem yang lebih baik daripada Islam, ya, ataupun seseorang itu dalam hatinya dia mengatakan dia, na'udzubillah, dia percaya bahawa Nabi SAW itu bukannya Nabi terakhir, maka anda kata ada sedikit keraguan, barangkali itu keraguan yang telah dibisikkan oleh syaitan, laknatullah, ya, oleh syaitan. Jadi benda itu tak ada kena-mengena. Kalau bisikan lintasan hati itu, ya, selalunya kita akan ada gangguan seperti itu. Okey? Ataupun di dalam hatinya, okey, dia tidak beriman adanya hari kebangkitan, ada hari kiamat dan sebagainya. Okey? Maka dia telah murtad secara itikadnya. Baik. Saya percaya ramai sahabat-sahabat yang juga sangat berminat nak tahu, bro, nak tahu berapakah jumlah orang yang telah murtad di Malaysia setakat ini? Kita tak nak pergi kepada spekulasi dan kita tak nak pergi kepada, kita kata, konspirasi. Okey? Kita pergi kepada fakta.
Okey, dan kita ambil fakta, mungkin barangkali nombor jumlah mereka yang murtad itu lebih rendah ataupun lebih tinggi, kita tak pasti, tapi kita ambil jumlah yang lebih kita kata kesahihannya. Pada 2011, menteri di Jabatan Perdana Menteri hal pada waktu itu, iaitu Datuk Seri Dr. Jamil Khair Baharum, menjawab di Parlimen bahawa seramai 863 individu memohon murtad tahun 2000 sehingga ke 2010, yakni 10 tahun, dalam tempoh 10 tahun itu. Okey, berapa ramai? Saya ulang sekali lagi, 863 yang memohon murtad, mohon murtad. Dan yang diluluskan adalah sebanyak 135. Negeri yang mencatat permohonan minta maaf, bangsa asing yang mendapat halangan daripada ahli keluarga mereka. Dah drop dah. Saya tahu sebab tadi, minta maaf sahabat-sahabat yang baru menonton kembali, sebab tadi line tak berapa baik, dia cut off terus. Okey, baik. Saya ulang sekali lagi. Tuntutan yang kedua, pertama adalah tidak mendapat didikan agama dan bimbingan daripada ibu bapa mereka yang bercerai. Kedua, tuntutan cinta ataupun berkahwin dengan bangsa asing yang mendapat halangan keluarga mereka. Okey, sebab yalah, bak kata pepatah apa Melaka kan, iaitu bila cinta dah melekat, tai kucing pun rasa coklat. Begitulah. Jadi bila mereka rasa terhalang, dan ini juga berpunca daripada faktor yang pertama tadi, iaitu mereka tak mendapat didikan agama yang baik, okey, yang baik daripada ahli keluarga mereka. Jadi apa yang berlaku adalah, well, bila kekuatan iman tu tak ada, ilmu tu kurang, maka bila cinta merayunya dan sebagainya, kekasihnya merayu kepada dia. Saya di sini bukan mengatakan bahawa jangan benarkan mereka berkawan dengan kenalan-kenalan mereka yang belum muslim. Tidak. Itu bukan maksud saya. Okey, itu bukan maksud saya. Tapi yang maksud saya adalah, iaitu itu antara faktor yang menyumbang. Okey, cinta, kerana cinta. Sebab itu sebagai ibu bapa, bagi kita yang telah pun menjadi ibu bapa, sesuatu yang sangat penting adalah kita perlu rapat dengan anak-anak kita, kerana jikalau mereka ada apa-apa masalah ataupun isu-isu peribadi, mereka boleh datang kepada kita, mendekati kita, dan kemudian mereka boleh berkongsi. Andai kata sejak muda lagi kita telah membina satu tembok sehingga mereka tidak mau berkongsi dengan kita tentang rahsia mereka, tentang kehidupan peribadi mereka, jadi apa yang akan berlaku adalah akan sampai satu tahap di mana mereka telah jatuh cinta kepada seseorang. Dunia kita sekarang berfungsi begini, sahabat-sahabat semua. Maka waktu itu, jikalau mereka tidak datang berbincang dengan kita, bercakap dengan kita, ataupun berkongsikan rahsia mereka dengan kita, maka sesuatu yang perlu kita fikirkan adalah bagaimanakah kita mendidik mereka, bagaimanakah interaksi kita bersama dengan mereka sewaktu mereka masih muda. Okey? Dan yang ketiga, sahabat-sahabat, okey, isu peribadi adalah jauhnya remaja dari surau dan masjid. Well, realitinya, di mana jua saya berceramah sekarang, okey, di mana jua saya berceramah sekarang, bukan sekarang lah, maksud saya sebelum ini, saya dapati bahawa well, kebiasaannya masjid dan surau ini tak ramai orang. Okey, tak ramai orang, maksud saya dari segi tak ramai remaja. Kenapa tak ramai remaja? Well,
Ada yang mengatakan bahawa tak ramai remaja ni tak ingat matilah, tak datanglah. Tapi kita perlu ingat bahawa kenapa mereka tak nak datang? Ya. Adakah kerana kita yang bersikap eksklusif, kita telah mengeksklusifkan surau dan masjid kita, kita menjadikan masjid kita sebagai hanya tempat sembahyang sahaja, tapi tidak cukup mesra kanak-kanak dan tidak cukup mesra remaja. Okey? Jadi bila mereka jauh, maka di mana mereka akan pergi? Jikalau anda kata mereka melepak dengan kawan dan jauh daripada masjid dan surau, maka bila tiba waktu solat, kebiasaannya mereka tidak datang. Bila mereka tak datang, mereka akan tertinggal. Bila ditinggalkan solat, sebagaimana hadis Nabi SAW, apabila seseorang itu melakukan maksiat, melakukan dosa, maka akan dimasukkan titik hitam sehingga menutup hatinya, yang sehingga menyebabkan cahaya tidak boleh masuk. Jadi kita perlu memikirkan juga. Yang ketiga, saya tahu ada sahabat yang tak sabar ni nak saya komen isu semasa. Sabar. Golongan yang kedua adalah yang kita lihat antara yang sebenarnya kalau ikutkan di Malaysia, majoriti yang memohon murtad di Malaysia adalah daripada golongan saudara baru itu sendiri. Jadi golongan yang kedua ini adalah saudara baru yang memeluk Islam dengan tujuan, ada di kalangan mereka yang memeluk Islam dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan dan simpati. Sebab mereka dengar, alhamdulillah, ini satu promosi yang sangat positif, iaitu mereka mendengar Islam ni agama yang suka membantu orang, suka memberikan kebajikan dan sebagainya. Maka mereka masuk Islam dengan harapan mereka mendapat bantuan. Tapi bila mereka masuk Islam, ada kalanya bantuan tetap diberikan, tetapi bantuan yang diberikan tidaklah sebanyak yang mereka dengar ataupun yang mereka harapkan. Jadi mereka rasa kecewa. Jadi bila mereka rasa kecewa, mereka nak murtad. Mereka nak murtad. Begitulah jadinya. Kedua, tentang saudara baru juga adalah saudara baru yang memeluk Islam kerana ingin berkahwin tetapi tak jadi kahwin. Fras lah, begitu. Pasangan asal Muslim tidak amalkan Islam dan bercerai. Macam mana? Banyak kes yang saya sendiri kendalikan, iaitu bagaimana saudara baru, saudara baru dia memasuk Islam kerana nak berkahwin, tapi setelah dia masuk Islam, pasangannya tidak mau berkahwin dengan dia. Jadi dia frust. Bila dia frust, dia rasa that's it. Seolah-olah dah tak ada dah pasangan Muslim di dunia ni. Jadi dia frust. Dia kata dia nak murtad. Itu antara sebab dia. Dan ada juga yang bercerai. Ada sehingga saya pernah kendalikan sendiri juga dan pernah dengar juga kes di mana bila ditanya kenapa dia nak murtad, dia kata, apa yang murtad? Saya tak pernah Islam pun. Tapi awak masuk Islam, awak ucap syahadah kan? Kenapa kata tak pernah masuk? Dia kata, saya masuk Islam sebab nak kahwin je. Betul lah, tapi awak nak masuk Islam kan? Lalu dia menceritakan, dia kata, sebenarnya macam ni. Suami saya, maksudnya bekas suami dia lah, Melayu. Dan sebab dia nak kahwin dengan saya, jadi dia tahu saya agama bukan Islam. Saya bukan agama Kristian. Waktu tu dia kata dia agama Kristian lah. Jadi dia kata, saya agama Kristian dan saya dah bagi tahu kat suami saya tak mau masuk Islam. Tapi suami dia kata, tak apa, awak masuk Islam je. Awak masuk Islam untuk kahwin dengan saya. Malahan beliau mengatakan bahawa setiap Ahad, suaminya yang beragama Islam itu membawanya pergi ke gereja. Begitu. Jadi ada kalanya kita tak boleh nak salahkan saudara baru juga. Kerana ada kalanya orang senang nak berkahwin dengan, nak cari saudara baru. Kadang-kadang saya pun terima mesej berlambak. Orang tanya, bro, ada tak Cina Muslim? Bro, ada tak? Ada tak? Mu'alaf, saya nak kahwin. Come on. Kamu nak kahwin, carilah sendiri. Custom made. Kenapa nak ready made? Custom made pergi dakwah lah. Nak berkahwin dengan saudara baru, tak ada masalah. Alhamdulillah, itu antara asbab Islam tersebar. Tak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah ialah keengganan pasangan yang asalnya Islam serta ahli keluarga mereka untuk belajar tentang budaya dengan cara nak mengendalikan mu'alaf yang baru memeluk Islam, yang akhirnya memberikan tekanan kepada saudara baru ini, yang kadang-kadang pasangannya asal Muslim punya tidak amalkan Islam. Itu jadi double trouble. Itu golongan kedua selepas isu peribadi. Kedua adalah golongan saudara baru. Maka golongan ketiga adalah sebab kerana agamawan. Dan ini adalah satu kajian yang telah dilakukan oleh mereka di Indonesia. Dan saya harap kita tidak mudah merajuk ataupun mudah melenting.
Tapi kita ambil pendekatan positif. Kita nak dengar. Okey? Iaitu kajian itu mendapati antara sebab masyarakat murtad adalah alim ulama mengeksklusifkan diri mereka. Sukar nak berjumpa dengan mereka. Ada betul ke sahabat-sahabat semua kes ni? Ada betul ke tak? Sahabat rasa macam mana? Tolong share sikit. Masya Allah, Ustaz Rashid pun tengok. Ustaz Abdul Rashid Idris, jazakallah khair Ustaz Abdul Rashid. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Jadi mereka mengatakan bahawa di Kompasiana, kajian itu dilakukan oleh satu media iaitu Kompasiana, mengatakan alim ulama mengeksklusifkan diri, maka sukar untuk berjumpa dengan alim ulama. Kedua, sebab kerana agamawan juga menurut mereka adalah wujudnya penunggang agama. Bagaimana penunggang agama? Well, ini sesuatu yang perlu kita hadapi secara realiti. Kerana kita perlu faham expectations masyarakat kadang-kala terhadap orang yang membuat kerja agama sangat berlainan. Ya, kita perlu bezakan antara sangkaan dengan realiti. Expectation and reality. Dua benda yang sangat berbeza. Dia kata penunggang agama kerana, wah, benda ini juga berlaku di Indonesia, malahan mungkin juga berlaku kita di Malaysia. Bila mana apabila mereka berceramah, mereka meminta bayaran yang sangat tinggi. Wow. Ya. Jadi itu satu realiti yang sukar kita nak sangkal. Ada. Yang ada. Tetapi itu menyebabkan mereka rasa kecewa. Ketiga juga adalah daripada golongan agamawan, di mana mereka kajian itu mendapati punca orang murtad adalah kerana kurang ketauladanan dari ulama. Contohnya, mereka bagi contoh yang sangat spesifik, iaitu di dalam ceramah meminta orang untuk bersedekah. Tetapi bila orang nak meminta wang daripada mereka untuk kebajikan dan sebagainya, sukar untuk mereka memberikannya, untuk bersedekah pula. Okey? Kemudian, iaitu mereka meminta masyarakat untuk bersatu. Mereka meminta masyarakat untuk bersatu, tetapi mereka bergaduh. Ya? Dan malahan, yalah, kadang-kadang saya pernah terlibat dalam ada pihak produksi TV, saya takkan sebut nama, tapi harap menjadi pedoman kita. Ini realiti yang sedang berlaku, dan mereka yang terlibat dalam bidang penggambaran produksi asatiza barangkali mereka tahu. Ada di antara mereka yang rapat sikit dengan saya, mereka datang bagi tahu, dia kata, bro, ustaz tu dekat depan TV, pijak semut tak mati bro. Tapi lepas cut, ya Rob, dia punya mulut tu, tak sangka bro. Dua identiti berbeza. Well, reality. Ustaz juga manusia, ustazah juga manusia. Apabila kita meletakkan harapan kepada manusia, kerap kali manusia akan mengecewakan kita. Ya. Yang hanya kita boleh harapkan daripada manusia adalah daripada Nabi SAW serta para sahabat radhiyallahu anhum yang telah pun terjamin syurga. Ya, sikap dan akhlak mereka. Okey. Dan kemudian mereka juga sebut tentang sikap agamawan yang cakap tak serupa bikin. Mereka kecewa. Sebenarnya ini lahir daripada kekecewaan mereka. Okey. Now, golongan yang keempat, sahabat-sahabat semua, golongan yang keempat yang saya nak kongsikan dengan anda adalah kerana adanya dakyah. Dakyah dari apa? Gerakan kristianisasi, liberalisasi, sekularisasi. Kemudian kita juga tentang neo-atheism, golongan yang mungkin merasakan Islam tak dapat memberikan jawapan tentang persoalan sains, media, dan juga daripada golongan kita kata media massa yang asyik menyerang Islam, asyik mempropagandakan keburukan Islam. Sehingga kan ada laporan daripada University of Alabama, jikalau satu serangan keganasan yang berlaku, yang dilakukan oleh seorang Muslim, dia akan mendapat liputan sebanyak 115 headlines, tajuk utama. Tetapi kalau dilakukan oleh seorang yang bukan Muslim, dia hanya akan mendapat 15 liputan. Ya, dia akan mendapat 15 liputan. Baik, sahabat-sahabat, di sini akan membawa kepada satu perbincangan yang sangat menarik. Okey, perbincangan yang sangat menarik. Apakah perbincangannya, sahabat-sahabat? Okey, perbincangannya lah, okey, fine. Kita tahu
bahawa yes, ada murtad. Kalau kita sasarkan zero murtad, itu adalah sesuatu yang bagi saya secara peribadi, sahabat-sahabat semua boleh setuju, boleh tidak bersetuju. Well, jika kita mensasarkan zero murtad, tahu tak apa yang berlaku sebenarnya? Itu sebenarnya bercanggah dengan sunnatullah. Kerana memang akan ada orang yang beriman, ada orang tak beriman, ada orang akan murtad, ada orang yang akan masuk Islam. Okey? Ada orang yang akan masuk Islam. Baik, kita lihat. Sebentar. Jazakumullah khairan kepada sahabat-sahabat yang menonton dari awal. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Sebentar. Tadi memang ada masalah internet sikit lah. Okey, tadi memang ada masalah internet sikit. Harap sahabat-sahabat boleh maafkan saya lah. Bukan. Okey, baik. Memang ada orang murtad dan pastinya akan ada orang murtad. Jadi kita tak boleh nak harapkan bahawa tak akan ada orang murtad. Okey? Baik. Dari pengalaman saya dan juga sahabat-sahabat saya, majoriti murtad ni mereka jadi apa? Okey? Majoriti yang murtad ni mereka jadi apa? Of course tetap manusia lah. Kita nak bergurau-gurau juga. Majoriti mereka ini murtad, okey? Tak dinafikan ada yang masuk agama Kristian. Okey? Agama kebiasaannya dua ni je. Kristian dan juga ateis. Kristian dan juga ateis. Bagaimana dengan agama lain? Agama Buddha, agama Hindu, agama Bahai dan lain-lain. Ada. Saya tak nafikan, memang ada. Tetapi jumlah mereka itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Okey? Sangat sedikit. Kristian ataupun ateis. Tetapi saya lebih kata, lebih ramai Muslim, saya sebut dalam konteks Malaysia ya, lebih ramai Muslim yang jadi ateis berbanding dengan jadi Kristian. Okay, saya tahu kebelakangan ini kecoh pasal isu Melayu yang jadi Kristian dan kemudian jadi pastor dan sebagainya. Dan itu yang saya nak bincangkan. Antara yang saya nak bincangkan lah, bukan keseluruhannya. Dan saya percaya mungkin ada sahabat di sini yang sedang menonton, yang sedang mencari jawapan untuk membuat keputusan untuk kekal sebagai Muslim ataupun dia nak murtad. Dan jikalau sahabat-sahabat ada berkenalan dengan kenalan seperti itu, maka sampaikan salam saya kepada mereka dan tolong santuni mereka. Sebenarnya begini sahabat-sahabat, kita lihat mereka merasakan ada setengah ajaran dalam agama Islam itu seperti tidak relevan. Okey, maka mereka murtad. Mereka murtad dan masuk agama lain. Now, sebelum bila mereka nak masuk agama lain, itu hak mereka. Okey? Itu kita serahkan kepada pemerintah untuk membuat keputusan apakah bentuk hukuman dan undang-undangnya. Kita tak bercerita tentang undang-undang di sini. Tetapi, kalau kita lihat, jikalau mereka kata, okey, saya contoh je. Saya bagi antara contohnya. Okey, saya mendapati Quran ataupun dia kata hadis ini, saya tak boleh terima hadis. Sebab saya rasa ada hadis-hadis ini seperti ada masalah. Okey, fine. Hadis bagi dia ada sedikit masalah. Sebab kononnya dia kata, kita pun tak tahu siapa periwayat dan sebagainya. Wahal kita tahu siapa periwayat. Tetapi kerana kekurangan ilmunya, maka dia tidak tahu siapa periwayat. Baik, lalu contoh, kes ini selalunya berlaku. Masalahnya ialah, itu cara berfikir yang one-sided, tetapi tidak membuka mindanya untuk berfikir kedua-dua side. Lalu dia mengambil jalan mudah, okey, masuk Kristian. Well, kita di sini bukan nak mengkritik apa agama, tapi kita di sini nak bercerita tentang isu agama kita yang berkaitan dengan agama lain juga. Lalu mereka masuk ke agama lain, agama Kristian, kerana dia kata agama Kristian, contoh, lebih clear. Now, kalau dia mengatakan bahawa di dalam Islam, isu-isu hadis itu ada isu-isu periwayat kerana dirinya tak faham, maka kalau dia pergi ke agama Kristian, adakah masalah dia selesai? Jikalau dia rajin mengkaji. Sebenarnya tak selesai juga. Kenapa begitu? Kerana dikatakan hampir 50% daripada penulis Bible itu sendiri tidak diketahui siapa penulisnya. Maka sebenarnya, adakah itu lebih kepada rasional ataupun emosional sebenarnya? Okey? Emosional ataupun rasional. Itu antara sebab. Kedua, ada yang kata sebab bermimpi. Okey? Itulah individu yang kata dia bermimpi Jesus Christ ataupun bermimpi apa-apa sekalipun. Well, fine. Tapi persoalannya, mana dia tahu?
Bagaimana dia tahu itu adalah Nabi Isa, adalah Jesus? Kan? Dan kita lihat kebiasaannya, kalau kita lihat dari segi kajian, memang akan ada orang Islam yang masuk ke agama Kristian, jadi ateis dan sebagainya. Tetapi golongan ini yang masuk ataupun murtad, mereka ini bukannya golongan agamawan. Mereka ini bukannya golongan yang learned, kita kata. Mungkin mereka kata mereka so on, mereka adalah sekian dan sekian. Tapi mereka nobody. Saya bagi satu contoh klasik. Ada seorang lelaki di Amerika. Okay? Saya tak mau sebutlah, dia dah meninggal dah. Dia kata dia adalah bekas Muslim. Dan dalam satu videonya, dia kata bahawa jikalau saya masih Muslim pada hari ini, maka pastinya saya akan terlibat dalam jihad. Tahu tak apa masalah dengan statement dia? Masalah dengan statement dia ialah dia tak pernah Muslim pun. Kenapa dia tak pernah Muslim? Kerana dia bukan daripada Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi dia adalah daripada Ahmadiyah Qadiani, yang telah difatwakan terkeluar daripada Islam oleh ulama seluruh dunia. Kerana kita sebagai Muslim meyakini bahawa tiada Nabi selepas Nabi SAW, tetapi dalam agama Ahmadiyah Qadiani meyakini adanya Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi selepas Nabi SAW. Jadi dia sebenarnya tak pernah Muslim pun. Yang kedua, di dalam Ahmadiyah, konsep jihad itu tak ada. Maksudnya, dia menipu. Tetapi kerana dia membawa title, dia adalah ex-Muslim. Dan di negara barat, sesiapa sahaja yang membawa title sebagai ex-Muslim, maka akan dialu-alukan sebagai perwira. Tetapi kalau ditanya tentang, kalau diberikan peluang untuk soal siasat ex-Muslim ini, nauzubillah, mungkin di kalangan mereka ada yang fail rukun iman, rukun Islam pun. Kalau disuruh mereka untuk bagi terjemah beberapa ayat Quran pun, mereka mungkin akan fail. Apatah lagi nak dikira sebagai seorang ulama. Tetapi itu apa yang terjadi di negara barat. Kerana, jangan lupa, itu adalah satu industri. Mereka dibayar untuk berceramah. Okay? Mereka dibayar untuk berceramah. Jadi yes, perkara-perkara seperti itu berlaku. Dan kemudian, golongan yang jadi ateis. Dan ini di Malaysia sekarang ini nak kata membimbangkan tak, tetapi meningkat naik, terutamanya daripada golongan remaja yang didukung oleh media, didukung oleh mereka yang kononnya bajet-bajet bagus. Minta maaf, sepatutnya tak gunakan bahasa itu. Tapi kenapa saya nak kata mereka bajet bagus? Sebab mereka rasa mereka lebih cerdik daripada orang kerana mereka pandai berbahasa English. Itu saja. Okay? Itu saja. Sebab mereka lebih pandai speaking. Well, yes, kita tak nafikan kebolehan mereka untuk speaking English, tetapi kita kena faham, kemampuan bertutur dalam bahasa English tidak mencerminkan ketinggian IQ dan EQ seseorang. Okey? Tidak. Kenapa saya kata begitu? Saya bagi contoh. Di kalangan mereka yang jadi ateis ni, apa yang berlaku adalah mereka kata, sebab mereka ada personal trauma, mereka ada personal experience. Contohnya mereka berinteraksi dengan ustaz dan ustazah yang akhlak tak baik. Lalu apa yang mereka buat ialah mereka buat apokalism, stereotype. Iaitu dengan kalaulah ustaz ni pun tak bagus, ini ustaz yang ceramah pun tak bagus, ustazah ni pun tak bagus, aku rasa Islam ni tak bagus. Jadi dia terus buat simple conclusion. Kedua adalah bila mana dia dah cuba tanya soalan dan dia tak mendapatkan jawapan yang dia kehendaki, maka dia pun give up. Maka dia buat satu very simple conclusion. Ketiga adalah bila mana dia melihat, contoh sekarang ni saya sebut tentang COVID-19. Okay? Contoh COVID-19. Okay, mereka kata, okay, where is your God now? Di mana Tuhan kamu sekarang? Kalau kamu kata ada Tuhan, kenapa Tuhan, why all of you are turning back to science? Kan? You see, Mekah ditutup, semua gereja ditutup, toko ditutup, God doesn't exist. Bagi mereka, simple conclusion. Why there is a suffering, why there is a disease, mereka terus buat simple suffering. Tapi sejujurnya, mereka yang murtad dan jadi ateis, bukannya dengan menjadi ateis, mereka dapat jawapan kepada persoalan mereka. Yakni kenapa wujudnya kesengsaraan pun tak dapat sebenarnya. Sebenarnya mereka pun tak dapat. Sebenarnya, kalau kita nilai lebih dalam, sebenarnya golongan yang murtad ini, yang menolak Islam,
kerana tidak faham kenapa adanya kesengsaraan, adanya ujian di dalam kehidupan ini. Dengan mereka menjadi ateis, mereka jatuh lebih dalam ke dalam ketidaktentuan, ke dalam falsafah yang tidak membawa mereka ke mana-mana. Kalau kita tanya secara terus terang, dan saya nak bertanya kepada sahabat yang mungkin ateis di sini, harap tak ada. Kalau ada, alhamdulillah, tak ada masalah, kita boleh berinteraksi. My questions to you, soalan saya kepada anda yang telah pun murtad, ialah, kalau ada siapa yang nak cut bahagian ni dan edarkan, silakan. My question to you is, now, what kind of answer do you got after you have renounced Islam? Apakah jawapan yang telah anda dapat setelah anda murtad daripada agama Islam? Adakah anda telah mendapat jawapan kenapa wujudnya kesengsaraan dan ujian malapetaka dan musibah di dunia? Do you got the answer? Tak. Tahu kenapa masalahnya? Because mereka ada courage. Mereka ada courage untuk mempertikaikan dan mempersoalkan ajaran Islam, which is allowed. Sometimes Islam adalah agama yang kritikal, dibenarkan untuk bertanya soalan, mempersoalkan, dan tak ada masalah sebab nak mencari jawapan, no problem. Tetapi saya lebih suka encourage mereka, sahabat-sahabat, the same way you have that kind of courage to question Islam, why don't you have the same courage to question your own question in the first place? Iaitu, sebagaimana anda mempunyai keberanian untuk mempertikaikan dan memberikan persoalan, kepada Islam, melontarkan persoalan, kenapa tidak menggunakan keberanian yang sama untuk mempertikaikan soalan anda itu sendiri? Adakah logika ataupun tidak? Adakah dengan menjadi ateis anda terus mendapat jawapan? Tak juga. Tak juga. Sebenarnya mereka jatuh lebih ke dalam masalah yang mereka tak mampu nak keluar. Tetapi sekurang-kurangnya di dalam Islam, mereka ada, kita boleh kata, ada jawapan kenapa adanya ujian, adanya semua perkara ini berlaku. Masalah pada orang Islam yang murtad ini, yang menjadi ateis, adalah kerana mereka mengharapkan dunia ini menjadi utopia, yakni mengharapkan satu keadaan di mana begitu lengkap di dunia ini, di mana tidak ada masalah, tidak ada kesengsaraan, semua manusia hidup happy-happy. Contohnya, kita tergelincir terpijak kulit pisang, tiba-tiba kita nak terjatuh, nak terhantuk kepala, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bantal untuk kita tidur. Mereka mengharapkan dunia macam tu. Yes, dunia begitu wujud, ada, but it's not here. Sorry, it's not here. It's there, Jannah. Ada di Jannah, bukan di dunia ini. Dunia ini adalah distopia. Kesilapan golongan murtad yang jadi ateis adalah mereka tak boleh membezakan antara utopia dengan distopia, between expectation dengan reality. Reality in this world, mereka sebenarnya frust dengan apa yang berlaku. I understand, saya faham bahawa mereka rasa frust. Kenapa semua ini berlaku? Sebab mereka tak sanggup melihat orang sengsara. I understand that. But again, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menjanjikan dunia ini sebagai satu utopia. Never. No way. Tak ada di dalam Quran. Hadis Nabi SAW mengatakan bahawa dunia ini adalah tempat yang selesa, tempat yang tak ada kesengsaraan. Tak ada. Tetapi yang disebut dalam Quran, dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat yang kedua, bahawa kehidupan ini adalah satu ujian. Maka kenapa kita meletakkan expectation kita, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah menjanji? Lalu kita jadi frust kerana the world not as what we expect. No, it's not what you expect. But the reality of this world is that there is a suffering. Jadi sahabat-sahabat, nak pergi sedikit kepada kesimpulan, kemudian saya nak tengok kepada solusi sikit, insyaAllah, dan juga cadangan kepada sahabat semua. Solusinya iaitu ada. Tetapi kita bukan setakat cerita tentang solusi, dia mesti ada willpower. Kita mesti ada kesanggupan untuk melakukan perubahan. Apabila kita mendengar seseorang itu telah murtad dari kalangan ahli keluarga ataupun kenalan kita, na'udzubillah, apa yang kita perlu buat? Jikalau mereka tidak begitu mempropagandakan kemurtadan mereka di social media, sekadar mereka sendiri, maka dekati mereka, santuni mereka. Dekati mereka dan santuni mereka. Tetapi jikalau seseorang itu dengan secara terus terang, secara terbuka mempromosikan kemurtadannya, yes, kita tetap perlu teruskan dakwah. Tetapi jikalau seseorang itu adalah seorang murtadin yang tegar, maka kita perlu expose
cara berfikir dengan argumen mereka yang sebenarnya tidak benar. Ya, kita perlu berdepan dengan mereka. Yes, menjawab hujah mereka sebahagiannya. Dan saya juga meminta agar kita sebagai Muslim tak akan ada yang perfect. Ya, tak dinafikan ada di kalangan murtad ini yang orang yang murtad ini murtad kerana mereka rasa Muslim ini kononnya agama Islam baik, tapi tengok ada je penganut tak baik. Saya tak nafikan. Memang ada penganut agama Islam yang tak baik. Saya tak nafikan. I agree with you. Maybe not 100% but 200%. But again, dengan dia jadi murtad, masuk agama apa sekalipun, contoh dia masuk agama Kristian. Adakah di dalam agama Kristian tak ada orang yang jahat? Adakah kalau dia masuk agama Hindu, tak ada orang Hindu yang jahat? Kalau dia masuk agama Buddha, tak adakah orang Buddha yang jahat? Kalau hatta dia jadi seorang etis sekalipun, tak adakah etis yang jahat? Ada juga. So likewise, you're going back to the same cycle. You see? Jadi, di situ, the fallacy of the way they think. Cara mereka berfikir itu yang ada masalah. Okay? Jadi, saya mengharapkan bahawa kita bersikap tegas, hikmah, tegas pada tempatnya, lembut pada tempatnya. Okay? Dan pastinya ada solusi. Di kesempatan ini, saya sebenarnya tidak maulah begitu banyak mengulas tentang isu semasa, melainkan ada, orang kata apa? Ada soalan daripada sahabat-sahabat. Okay? Cuma saya nak minta sebelum saya pergi kepada soal jawab, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, saya tahu dan saya dah post video berkaitan dengan individu yang murtad itu, tak perlu nak share di WhatsApp, di Facebook, tak payah nak komen. Biarlah dia. Biarkan dia. Sebab tujuan dia pertama, barangkali saya tak kata for sure, barangkali perancangannya ialah buat pendedahan, kononnya nak menjawab orang, tapi sebenarnya nak expose diri dia supaya dia dapat perhatian. Sebab barangkali this is the right time. Sebab memandangkan hari ini, sekarang ini di bawah perintah kawalan pergerakan, maka tak ramai orang boleh keluar rumah, kena duduk kat rumah, dan duduk rumah kena menghadap handphone. Jadi this is the right time, the right timing untuk mereka memunculkan diri. Bila mereka memunculkan diri, maka orang akan follow dia. Bila orang start follow dia, dia akan keluarkan video demi video demi video untuk menceritakan kemurtatannya. Tak payah bagi attention kepada dia. Kedua, mungkin bukan nak sebarkan syubhah dia saja, tetapi mungkin dia nak menanti agar ada orang komen, buat ugutan melalui Facebook, melalui social media, apa jua medium, buat ugutan terhadap beliau. Dan kemudian apa yang beliau boleh buat ialah, sebenarnya kalau sahabat-sahabat masih ingat, 2011-2012 ada satu kes, seorang lelaki, pelakon lucah lah, yang dia kata selamat berbuka puasa, lalu dia letak pakutih dengan bekas, dengan teman wanita dia pada waktu itu, sekarang dah jadi bekas lah. Okay? Lalu kemudian dia telah larikan diri dengan bantuan siapa? Bantuan seorang yang juga telah murtad. Okay? Seorang yang menghina Raja Ali Abdul Jalil. Okay? Ali Abdul Jalil yang sekarang suaka di Sweden. Okay? Yang sekali lagi, orang macam ni memang attention seekers. Hidup mereka tak tenteram, sebab tu suka kacau orang. Okay? Mereka nak hina Islam, up to them. Okay? Mereka berada di luar, biarkan mereka. Tak payah nak layan mereka. Jadi, kenapa Alvin Tan pada waktu itu, dan kita boleh trace kepada isu sekarang, kenapa mereka sengaja nak expose, dalam bahasa Melayu, mereka nak expose diri mereka? Tidakkah mereka tahu bahawa orang Malaysia ini akan hentam mereka? Yes, mereka tahu. Dan itulah sebenarnya yang mereka nak. Kenapa mereka nak yang itu? Kerana bila mana kita menghentam mereka, kita mengugut mereka, kita melakukan provokasi melampau dengan ugutan macam-macam, maka mereka boleh screenshot dan seterusnya mereka boleh pergi ke Jabatan Imigresen di negara mereka untuk memohon suaka perlindungan politik. Kerana kononnya, if I were to go back to Malaysia and after I have renounced Islam, I receive death threat. Okay, saya mendapat ugutan bunuh. So, this is to justify permohonan lanjutan suaka perlindungan mereka. Suaka politik di negara Australia, di negara Amerika Syarikat. So, basically we fall into their trap. Why? Tak perlu pun. Sebenarnya mereka nak buat macam tu, ada reason. Okay, kebarangkalian di situ. Jadi, saya rasa tolong sampaikan salam saya, dan saya nak minta sahabat-sahabat tak payahlah nak komen apa-apa, ya. Kalau nak jawab secara baik, okay, tak payah nak mempopularkan dia, tak payah share, tak payah like, tak payah buat apa pun terhadap dia. Biar je.
Kita fokus kerja kita. Ramai lagi non-Muslim yang belum Muslim ini yang berminat dengan Islam. Why not we focus on them? Ya? Okay, baik. Sekarang saya akan lihat kepada soalan daripada sahabat semua. Okay, dan saya akan jawab sedikit sebelum kita beransur insya-Allah. Selalu dengar ceramah ex-pastor dan padri Kristian masuk Islam. Beliau antara tahu segala apa jua agama lama mereka. Sebenarnya kalau kita lihat, lebih ramai pendeta, orang yang alim daripada agama lain yang masuk Islam. Dan tak pernah lagi saya dengar orang yang betul-betul ustaz ataupun imam, seorang ulama yang masuk agama Kristian ataupun murtad. Tak pernah saya lagi dengar. Okay? Kalau ada pun, barangkali kalau check background mereka, false. Okay? Tak benar. Okay. Tak perlu komen Nawara. Oh, up to you. Oh, Christian not religion, then why you murtad? What's your religion, brother? Siapa tu? Siapa yang murtad tu? Ada siapa yang murtad? Mungkin dah dibayar John Play. Well, maybe. Possible. It's very possible. Okay. Lapak perhatian je tu. Bangga pada jangan. Tak apalah. Okay, betul bu. Itu cara dia orang nak perhatian. Betul, saya setuju. Okay, Assalamualaikum. Betul tu, jangan share. Betul. Nak attract attention dan respon. Susah juga nak buat siapa cakap senang. Setuju bro. Banyak je setuju. Still aktif je. Betul, jangan dilayan. Bro, Fidel baru cakap jangan layan orang macam tu sebab mereka akan naik rating supaya senang kelak. So jangan layan fake account tu. You enough lah. Okay, sekejap Saya tahu di Facebook saya ini ramai orang murtad dengan mereka ni. Mereka suka nak troll saya. Silakan, tak terasa pun. Kan? Dia macam ni lah. Konsep begini. Anjing liar ini, anjing yang terbiar ni, mereka hidup di tepi jalan, tak dapat perhatian. Kadang-kadang mereka tengok kereta, motor, orang berbasikal, orang berjalan kaki lalu, mereka menyalak. Nak nyalak apa? Nak mendapat perhatian. Bila kita bagi perhatian, lain kali dia tahulah bahawa kereta ni dia bagi perhatian. So dia akan menyalak lagi. Sebab dia tahu kita ada respon. Kadang-kadang tak pernah layan. Bila tak layan, mereka rasa boring. Bila boring, mereka tak kacau kita. Hidup mereka tak tenteram. Mereka cemburu dengan ketenteraman hidup yang kita kecapi. Well, that's a fact. Okay, kalau nafsu baik, baiklah hati. Betul. Masya Allah, hari ini 600 komen. Okay, setuju sangat. Semoga kita semua dilindungi Allah. Tak ada soalan ke? Azvar Nordin Citizen, do you think murtad cases in Malaysia is at worrying state? Well, Azfar, to be honest with you, I would not say it's very worrying, but of course it's a rising trend because one of the ism, okay, the fastest growing ism in the world is not Islam, it's not Christians, but it's atheism. I have to be very fair here. Atheism. Well, but atheism is rising in the West. Okay? And is the decline of Christianity, the traditional religion over there, the decline of Christianity in the West. Why? Because, well, according to the research, they think that Christianity is no longer relevant. Okay, so therefore they become atheists. Why they do not become Muslim? Because, according to them, they are being exposed to the media every day. So when they're being exposed to the media every day, and the way media in the West portraying Islam as a very backward religion, as a bad religion, only for those people who think they will do their research and eventually they will become Muslim. But normally when they left Christianity, they will not consider Islam. Why? Because they already have the mindset that Islam is not for everyone. Islam is a religion of terror. So for them, they will not consider Islam. So is Malaysia atheism, murtad is a worrying state? I'm not sure how can we define that as worrying state, but I would say definitely it's rising. But in the same time, we have people who became Muslim, who have embraced Islam. Well, this might be, kita kata gantilah, patah tumbuh hilang berganti. Well, yang pergi tu silakan. So may Allah replace those people yang murtad with someone yang become Muslim, they have more quality. Rather than you have the number but no quality. Of course, dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi pun Allah dah sebut, siapa nak beriman silakan, siapa nak kafir silakan. Ultimately they have to face Allah Subhanahu Wa Taala, either they believe or not. Okay?
Betul bro, Hairul Azwan. Betul bro, saya sangat setuju. Mereka saja hina Islam untuk kepentingan dia orang. Sangat setuju. Tapi kita orang suka maki hamu bila tengok orang macam tu. Mereka lagi seronok kalau Islam komen macam tu, nak komen. Betul. Okey, azan tak boleh guna bahasa Melayu ke? Azan tak apa. No worry. Tak payah nak gaduh-gaduh. Okey. Negeri mana yang paling banyak murtad? Sabah. Yang paling banyak permohonan. Alif Imran, boleh ke syaitan menyamar sebagai orang lain dan mengaku sebagai Nabi? Dalam hadis disebut bahawa syaitan tidak boleh menyamar sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis itu sangat jelas. Dan hadis itu tak boleh digunakan oleh golongan Kristian untuk hujah mereka, ataupun orang murtad yang masuk Kristian, tak boleh mereka gunakan hadis itu, kerana the moment mereka gunakan hujah itu untuk menjustifikasi mereka bermimpi Nabi Isa alaihissalam, maka automatically they have actually acknowledged that Prophet Muhammad is a prophet. So itu adalah contradiction. They have to choose either one actually. Kenapa setengah orang yang murtad tapi dia still mengaku Islam? Well, Muhammad Amin, antara sebabnya ialah mereka risau akan keselamatan diri mereka. Okay, mereka takut ada reaksi daripada masyarakat. That is one of it. Saya tak kata kita kena expose ataupun encourage them, no. Tapi saya kata bahawa kita perlu menyantuni mereka juga. Okay. Big thinking always, Masya Allah bro. Setuju, ignore je. Alhamdulillah, Halzam bin Fazil Robi. Saya nak tarik balik orang yang murtad yang saya amat sayangi. Doakan dan bantu saya. Fairul Afzan Adnan. InsyaAllah kita buat yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita faham ada certain limit. Ada certain limit yang kita perlu. Itu je. Apa komen Ustaz tentang Tauhidi? Who is he actually? Nur Dayang. Who he is? He's a fake imam. He's not even an imam. He's not an accredited imam in Australia. The Association of Australia Imam have already issued a statement that Imam At-Tawhidi, he is not an imam that was accredited by them. So he is not. But unfortunately, he is the darling of the media in Australia and in the West, because he like to propagate something against Islam. And whenever you propagate something against Islam, especially you are Muslim and you have the Arabic name, well, the media will like you and you will get more pay. And that's why he was being invited to a lot of talk, and he earned a lot of money. Okay? Setuju, tak payah layan. Sepatutnya kalau orang Islam mimpikan Nabi Isa, dia akan mendalami lagi Islam, bukannya jadi murtad. Dia tak mungkin akan mimpi Nabi Isa, sebab kita pun tak tahu siapa Nabi Isa. Those pictures yang ada sekarang pun adalah gambar-gambar yang dilakar oleh manusia. Dan saya dah sebut sebelum ini. Kalau mereka cuba sahabat-sahabat type sekarang dan share di ruangan komen. Okay, Jesus in South Africa, Jesus in Latin, Jesus in China, Jesus in Japan. Kalau Jesus, kita Google nama Jesus, gambar Jesus di China, mata dia sepet. Kalau kita Google nama Jesus di Japan, mata sepet. Kalau kita Google Jesus of Caribbean, akan macam Bob Marley. Okay. So again, bila mereka mimpi, yang mana satu sebenarnya? Which version? Okey, soalan, individu jelas murtad dan memakan rantai salib. Apa mereka beri salam? Adakah wajib kita jawab salam? Well, kalau mereka bagi salam, jawab salam. Okey, kalau mereka bagi salam, jawab salam. Notify. Siti Haniza, yes, focus on those interested and not those murtadis. Yes, exactly. Kenapa nak tanya, kenapa yang mohon untuk murtad diluluskan? Afida Adam. Well, peruntukan setiap negeri sebenarnya tak dikira sebagai murtad, sebab kalau ikut enactment setiap negeri, ianya dinamakan sebagai pengisytiharaan status agama. Ada di kalangan mereka dibenarkan untuk diisytiharkan sebagai bukan Muslim kerana masalah teknikal semasa mendaftarkan pengislaman mereka. Sebab itu, bila mana seseorang itu sekarang ini memeluk Islam, apa yang berlaku ialah akan ada isi borang dan perlu buat dengan begitu teliti supaya tak ada masalah teknikal, perlukan saksi dan sebagainya. Dan well, it's up to the court as well to decide. Okay. Ifa Said Yusof, macam mana nak attract teenager yang lahir dan dibesarkan di negara barat, Ustaz? Well, I know it's quite a challenge. You can just imagine, membesar di Malaysia pun banyak cabaran. What more about in the West? And saya pernah dijemput, ke luar negara, ke negara Australia, untuk berjumpa. Yeah, and I know the challenges is, that's why what we have to do as a parents nowadays, even ataupun kita not a parents yet, tetapi kita ada tanggungjawab sosial, iaitu we have to get close to the teenager.
di negara barat, saya sangat suka, dan itu konsep yang saya nak bawa ke Malaysia, dan saya harap insyaAllah moga jadi reality. I know it's a bit difficult, but well, we try. Iaitu di negara barat, masjid mereka tak dibina macam masjid, tapi dibina macam pusat komuniti, dan di dalamnya kadang-kadang ada aktiviti sukan dan sebagainya, macam-macam aktiviti. Okay, so those are the things that we might can consider to do it. Sebab bila kita pancing ikan, kita kena tahu apa yang ikan suka. Kalau kita suka KFC, takkan kita nak letak umpan KFC? It doesn't work. Apa yang remaja suka, mereka suka wifi, mereka suka main game, mereka suka activities. So give them and attract them to the mosque, get them closer to the din, insyaAllah. Monazri, dekat Malaysia ni kalau tak ikut ajaran Islam dikatakan bagus dan open minded. Well, no, that you agree with you. Itu apa yang persepsi masyarakat, open minded, tapi sebenarnya bukan open minded pun, bukan forward sebenarnya. Saya pernah sebut bahawa actually yang ini adalah lebih kepada backward thinking. Okay, okay. Nak minta Ustaz sambung cerita ni bagaimana nak bantu orang etis ni, macam mana nak bantu mereka. Dengar anak saya bermain tu. Ustaz, tapi Sabah juga paling ramai mu'alaf. Betul? Betul? Tak nafikan ramai. Indra Wulan, hai bro, saya banyak kali lihat ceramah Ustaz Yahya Waluni dari Indonesia. Nampak dia sangat gana cara dia dakwah tentang Kristian. Allahuakbar, saya tak pernah tengok lagi. Nanti saya akan tengok. Rosin Lisa, I think you should watch his video on YouTube. Bro, videos pernah ceramah pasal ni. Pasal apa tu? Tentang Asia Abdul Jalil. Tak payah nak komen pasal dia. Biarlah suami dia yang komen. Suggest bagaimana untuk netizen kita untuk jadi lebih Islamic in attitude supaya bercakapan beradaban bila komen agar jauh dari dosa viralism. Well, again, baca kembali kepada Quran dan Sunnah. Okay, lihat akhlak, bercakap baik ataupun diam. If you have nothing good to say, then keep quiet. Rachel Lim asked me a question. How long you have become Muslim? How many years? Rachel, I have become Muslim since 2005, and this is Alhamdulillah has been 15 years I've become a Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. All praise to God. All praise to Allah Subhanahu Wa Taala. If you have any questions, Rachel, you can always PM us. You know, inshallah, we'll keep. There will be privacy and confidential, inshallah. Okay, the conversation will be between you and us, inshallah. Rachel, may Allah guide you to Islam. Nanti, okay. Kalau perangai tak elok dia Muslim, dia bukan sebab. Yes, is banyak masalah. Masalah individu, bukan masalah agama. Siti Kasim dan Asia Abdul Jalil, boleh komen Ustaz? Tak apalah. Saya tak nak komen sangat pasal Siti Kasim sebab saya ada court case dengan dia. Saya dah saman dia 2 juta. Kita tunggu hari perbicaraan, insyaAllah. Okay. Betul, image Jesus berubah mengikut tempat diorang. China, yes, betul. Del Mimi, salam bro, nak tanya dulu, pernah duduk flat rifle range padang tembak tak? Tak pernah. Tapi pernah main bola di Pulapol. Okey. Kalau mimpi tentang kiamat, tak ada masalah. Itu mengingatkan diri kita. Okey. Salam, boleh tolong ulas isu murtad? Use code nama dia. Who is he? Amatur Rahman Ismail. Amatur Rahman Ismail, boleh tengok kepada posting saya sebelum ini. Saya dah kata ignore him. This is what he want. Don't give what he want. Okay. Tak payah. Saya pernah balas hujah isteri dia. Tak payahlah. Saya mungkin wallahualam, most probably selepas saya tulis begitu, mungkin dia dengan isterinya akan buat status ataupun buat komen ataupun buat video kritik saya, nak hentam saya dan sebagainya. Up to them, no problem. Okay. Okay. Sahabat-sahabat semua, I think that's it. Okay. Sebelum saya berundur, dan sahabat-sahabat jangan pergi mana dulu. Sebelum saya berundur, esok kami akan sambung mengedarkan keperluan asasi kepada asnaf dan juga B40. Ramai kami terima, ramai yang masih memerlukan dana. Alhamdulillah, sebenarnya dah hampir habis, tapi tadi kami top up lagi, kami tambah lagi 60,000.
menjadikan jumlah keseluruhan yang telah kami di multiracial riveted Muslim MRM telah sumbangkan adalah melebihi 100,000. Okey, melebihi 100,000 untuk operasi kebajikan COVID-19 ini. Dan kami tidak mampu melakukan sumbangan sebegitu rupa tanpa sumbangan daripada sahabat-sahabat semua. Tak kala kita makan kenyang di rumah, ramai di luar masih tak dapat makan, masih menanti bantuan. Jadi ayo sahabat-sahabat, saya tak nak merayu, saya buka peluang ini sama-sama ambil peluang ini untuk menjana saham akhirat kita, insya-Allah. Okey, akaun number telah ada di situ, tolong sebarkan dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terima kita. Dan insya-Allah sahabat-sahabat semua, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terima usaha kita, pertahankan iman kita, insya-Allah. Wa qul jahaqa wa zahaqa batil inna batila kana zahuqa. Katakanlah apabila datangnya kebenaran maka lenyaplah kebatilan, kerana sifat kebatilan itu pastinya lenyap, dan Islam adalah agama yang benar. Carilah dan teruslah mencari agama Islam, belajarlah agama Islam, dan nescaya kita akan menemui jalan kebenaran, insya-Allah. Okey. Islam tertegak dengan hujah, bukan tertegak dengan kekerasan semata-mata dan juga persepsi dan emosional semata-mata. Jazakumullah khairan sahabat-sahabat yang menonton dari awal dan sehingga akhir. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi diri kita dan ahli keluarga kita serta semua muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat muslim yang belum muslim daripada wabak COVID-19, dan juga doakan agar frontliners kita, jururawat, doktor, petugas, tentera, polis dan ahli keluarga mereka juga dilindungi daripada wabak COVID-19. Jazakumullah khairan. Wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.